Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Mahmud. Berita utama malam ini. Sumbangan aktif dan bernilai negara Brunei Darussalam semasa Thailand mempengerusikan APEC sangat dihargai. Kerjasama berterusan MPEC dan syarikat berkepentingan dihasrat dapat mencapai aspirasi negara ke arah tenaga kerja yang berkemahiran dan berjaya. Kesihatan individu adalah sangat penting, namun ramai individu tidak sedar dengan kepentingan mereka, kesihatan mereka sehinggalah kesihatan mereka terjejas. Selain aktiviti fizikal, tubuh badan seseorang bergantung kepada amalan pemakanan seimbang bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Sebelum itu, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan sambutan Hari Pemakanan Sihat dengan harapan memperkenalkan makanan yang penuh khasiat dan lazat. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Pengarah Eksekutif JPMC. Antara aktiviti yang diadakan pelbagai jualan permakanan sihat selain pameran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Kecergasan JPMC. 10% dari hasil jualan akan disumbangkan kepada Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Thailand terbukti dengan kerjasama rapat dalam pelbagai bidang termasuk pertanian, pendidikan, pertahanan, kesihatan dan perdagangan. Perkara tersebut ditekankan oleh Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Kerajaan Thailand. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Puan Yang Terutama juga menyatakan Thailand menghargai sumbangan aktif dan bernilai negara Brunei Darussalam semasa Thailand mempengerusikan APEC. The Bangkok goals will serve as a comprehensive framework to coordinate the region's Cadangan pembangunan hala tuju strategik mesyuarat pendidikan guru Asia Tenggara ASTEN dan inisiatif ahli ASTEN bagi tahun 2022-2023. Antara agenda yang dibincang semasa berlangsungnya mesyuarat pendidikan guru Asia Tenggara ASTEN kali ke-14 di Bangkok, Thailand. Mewakili College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB ke mesyuarat tersebut, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Pada mesyuarat itu, para delegasi juga membincangkan cadangan pembangunan hala tuju strategik ASTEN dan inisiatif ahli laporan instrumen Agensi Penjaminan Kualiti Pendidikan Guru ASTEN ATQA, program latihan pelatih TOT peringkat ASEAN dan bidang penerbitan penulisan ilmiah bagi jurnal ASTEN. ASTEN merupakan rangkaian institusi pendidikan guru utama di negara-negara ASEAN dan berusaha dalam menangani isu, cabaran dan kebimbangan yang berkaitan dengan program, amalan dan dasar pendidikan guru dalam ASEAN. Para pelajar yang menandatangani kontrak iSkills Cohort 1 diharap akan terus meningkatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dari latihan selama 15 bulan serta memanfaatkan apa yang dipelajari, kemahiran serta pengalaman industri untuk menjadi aset yang berharga kepada syarikat masing-masing. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pada majlis penandatanganan kontrak berkenaan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex, Jurudong. Dr. Haji Azman bin Ahmad yang juga ahli Kumpulan Kerja Manpower Planning and Employment Council MPEC berhasrat agar kerjasama berterusan dengan syarikat-syarikat yang terlibat akan dapat menyumbang kepada aspirasi kebangsaan dalam mencapai tenaga kerja yang berkemahiran dan berjaya.
Lebih 100 orang pelajar menandatangani kontrak pekerjaan dan 15 pelajar menandatangani kontrak perantisan di bawah program perantisan iReady. Sementara 10 buah syarikat terlibat menawarkan pekerjaan dan perantisan kepada para pelajar. Penandatanganan kontrak tersebut dianjurkan oleh Sekretariat MPEC, Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri. Perancangan teratur adalah perlu agar cuti penggal akhir persekolahan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Anak merupakan kurnia dan anugerah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang. Di negara Brunei Darussalam, sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia diraikan pada setiap 20 November. Antara matlamat sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia diadakan adalah bagi mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara inklusif dari segi fizikal, mental, kerohanian dan sosial. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak. Di negara kita Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam amat menitik beratkan terhadap kebajikan, perkembangan yang baik dan kesejahteraan kanak-kanak serta mempunyai sikap pemedulian terhadap kanak-kanak di negara ini. Kanak-kanak merupakan aset negara yang sangat penting yang mana mereka inilah yang diharapkan akan menjadi masyarakat yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan bakal mewarisi kepimpinan negara. Justru, usaha sepadu dalam memberikan dan memastikan kanak-kanak mendapatkan masa depan yang sewajarnya perlu ada. Tempoh awal usia kanak-kanak adalah sangat penting, yang mana jika anak-anak itu dicorak dan dididik dengan baik, maka baiklah jadinya. Dan jika sebaliknya, maka akan rosak binasalah mereka. Masjid Kampung Telisai Darah Tutong kini mempunyai sebuah bilik pengurusan jenazah yang baru. Sehubungan itu, petang tadi berlangsung majlis penyerahan kunci bilik pengurusan jenazah yang diadakan di kawasan masjid berkenaan. Penyerahan kunci replika diserahkan kepada Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid yang kemudian menyerahkannya kepada Awang Saipul bin Ismail, pegawai Hal Ehwal Masjid berkenaan. Projek pembinaan bilik pengurusan jenazah tersebut merupakan sumbangan wakaf daripada para dermawan sebagai menggantikan tempat pengurusan jenazah yang sebelum ini berbentuk sementara. Ada campur-campur dari dia sendiri dalam menjadilah untuk misalkan 73 orang pelatih program pembangunan belia sesi April 2022 menyertai Majlis Takrim Al-Quran sempena tamat kursus Pusat Pembangunan Belia. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Bina Diri pusat tersebut. Majlis berkenaan merupakan aktiviti tahunan unit program pembangunan diri Pusat Pembangunan Belia dan sebagai salah satu kegiatan keagamaan sempena tamat kursus bagi setiap sesi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan Kumpulan Belia Ibadur Rahman semalam mengadakan pertandingan meratal Al-Quran bersempena 56 tahun pembukaan masjid berkenaan.
43 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori A dibukakan bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 15 tahun ke bawah. Kategori B, belia dan belia wanis 35 tahun ke bawah. Manakala kategori C dan D bagi dewasa lelaki dan perempuan berumur 36 tahun ke atas. Cuti penggal akhir persekolahan sememangnya dinanti-nantikan oleh para pelajar setelah mengikuti sesi pembelajaran sepanjang tahun. Di samping itu, ia juga merupakan peluang terbaik para ibu bapa untuk meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Apakah perancangan AUDA semasa cuti penggal akhir persekolahan kali ini? Zulfadli Haji Kasim membawakan laporannya. Perancangan sememangnya telah dibuat oleh para ibu bapa bagi memastikan masa cuti anak-anak mereka diisikan dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Pelbagai aktiviti bermanfaat dapat dibuat di negara ini, antaranya aktiviti beriadah dengan mengunjungi tempat-tempat menarik di negara ini. Cuti sekolah ini adalah masa yang ditunggu-tunggu baik masa bagi ibu bapa ataupun anak-anak sendiri. Ia tengahnya masa untuk diluangkan bersama secukup-cukupnya. Jadinya perancangan itu memang ada dan perlu ada perancangan. Meluangkan masa dengan bersama keluarga dan saudara-saudara lagi lah. InsyaAllah je nanti akan dibawa keluar daerah dan melihat tempat-tempat itulah yang dapat dikunjungi, especially untuk kanak-kanak. Salah satunya mendorong mereka untuk mengikuti training kelas yang boleh help them to improve their skills. Salah satunya coding punya kelas lah. Ibu bapa perlu prihatin dan mengambil berat terhadap perkembangan anak masing-masing. Rancanglah sesuatu agar cuti penggal akhir persekolahan kali ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cuti sekolah ini saya akan melawat ke kampung air, Temburong dan sebagainya bersama keluarga. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai kepentingan mengamalkan cara hidup sihat di samping mendidik kemahiran hidup agar tidak terpengaruh dengan perkara yang berisiko dan kelakuan seks bebas merupakan antara objektif perkhemahan remaja ACE yang diadakan sehingga Ahad ini. Perkhemahan dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Majlis AIDS Brunei Darussalam. Lebih 30 orang pelajar dari sekolah menengah terpilih di seluruh negara menyertai perkhemahan tersebut. Perkhemahan menyasarkan pelajar dari kalangan pengawas, pembimbing rakan sebaya dan pelajar biasa. Adanya perkhemahan seperti ini ianya akan dapat membantu mengurangkan kes-kes gejala sosial yang ada di negara kita ni seperti kehamilan remaja, STI dan juga dan lain-lain. Selain itu juga kami berharap para peserta yang menghadiri perkhemahan ini akan dapat menjadi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan ini, maklumat ini kepada rakan-rakan dorang yang lain atau yang indah. Pesta Kerjaya 2022 dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang di Dewan 1 dan 2 Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex, Jerudong. Setakat ini lebih 3,000 orang telah mengunjungi Pesta Kerjaya 2022 sejak ia dibukakan pada 23 November lalu. Muhammad Redzwan bin Marudin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1, Job Center Brunei, Manpower Planning and Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri, semasa ditemui RTB petang tadi menjelaskan, antara tujuan Pesta Kerjaya 2022 adalah sebagai landasan bagi membimbing pencari kerja tempatan. Untuk orang ramai, khususnya pencari kerja tempatan untuk datang beramai-ramai ke Pesta Kerjaya 2022 ini dan mengambil peluang untuk menerokai peluang-peluang pekerjaan yang ada ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan juga mengambil peluang untuk berinteraksi dengan agensi-agensi yang berkenaan.
Pelbagai aktiviti disusun bagi penyertaan orang ramai bagi memeriahkan Festival Kudang yang sedang berlangsung di kawasan Gerai Muafakat dan Gelanggang Futsal Kampung Kudang Tutong. Festival berkenaan dibuka sehingga Ahad ini. Festival dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kudang dan Pat Nunok dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan melalui pendekatan senegara. Dengan festival kali ini dianjurkan melalui 3 konsep iaitu Eko Pelancongan, Riadah Keluarga dan Bazar. Festival bertujuan memperkenalkan Kampung Kudang sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Harapan kita sebenarnya akan mendapat sambutan lebih ramai lah Festival Kudang ini. Mudah-mudahan ia akan mendapat menarik perhatian daripada orang ramai dan juga khususnya orang kampung ini juga akan lebih bersemangat lagi untuk mengadakan festival di masa akan datang. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawat intensif ICU. Manakala 1 kes berada di dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 614 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Karnival Kenali Negara Kitani dianjurkan bagi mempromosikan kempen Kenali Negara Kitani serta mempromosikan produk dan pakej pelancongan domestik. Karnival anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day itu berlangsung petang tadi di Pusat Insani Seria. 25 buah agensi dan syarikat hotel dan penyedia perkhidmatan pelancongan serta 11 syarikat di bawah DARE menyertai Karnival. Penganjurannya adalah sebagai usaha berterusan Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk tempatan mengenai produk pelancongan yang terdapat di negara ini. Orang ramai dialu-alukan untuk datang ke Karnival Kenali Negara Kitani sehingga Ahad ini. Mencuba pakej-pakej pelancongan yang ada masa ini yang diwar-warkan oleh travel agencies, hoteliers dan juga tourism service program. Juga datanglah ke Kenali Negara Kitani Carnival ini untuk mengetahui lebih lanjutlah apa saja yang ada di Brunei ini. Dia telah membawakan sebanyak 10 vendor pengusaha tempatan untuk mengikuti sama-sama karnival ini dan mempromosikan jualan dan produk-produk mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori lah. Rakan seliaan RS di negara ini terus menerima sokongan yang berterusan daripada persatuan-persatuan dan syarikat-syarikat khususnya bagi memberi peluang-peluang pekerjaan. Menerusi pelancaran gerai AFSA yang ditubuhkan oleh Persatuan Pemeduli Sokongan Selepas Penjagaan FSA bagi membantu para RS, dihasrat dapat meningkatkan kegigihan mereka sekaligus menjadi masyarakat yang lebih berdedikasi. Pelancaran gerai berlangsung pagi tadi di Sumbangsih Mulia, Beribi. 2 tenaga kerja rakan seliaan yang berkemahiran dalam bidang pembuatan makanan dan kuih muih menerusi latihan AFSA mengendalikan gerai berkenaan. Pelancarannya dirasmikan oleh Datu Jack Ting, penasihat AFSA. InsyaAllah APSA akan sentiasa membantu diorang, memberi kemahiran-kemahiran, memberi bengkel-bengkel, memberi kursus dan juga lawatan-lawatan. Persatuan ini boleh membantu pihak kerajaan juga untuk. Saya dapat menimba ilmu. Alhamdulillah kerja di sini ni communication skill saya tu meningkat, and then self-esteem saya pun semakin meningkat. Unit Sukatan dan Timbangan Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik telah menjalankan operasi sepadu pada 22 November lalu di daerah Tutong.
Hasil operasi mendapati 14 unit alat sukat dan timbang yang digunakan dalam aktiviti jual beli adalah mematuhi Akta dan Peraturan Sukatan dan Timbangan. Bagaimanapun, satu notis peringatan dikeluarkan ke atas sebuah syarikat yang mempamerkan tanda berat yang tidak selaras dengan tanda berat yang tertera pada bungkusan buah dan sayur segar. Pihak pengurusan dan para pekerja telah mengongsikan tata cara membungkus dan menimbang dengan betul. Sementara itu, satu notis amaran dikeluarkan ke atas sebuah syarikat bagi kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual melebihi harga yang ditetapkan bagi barangan dikawal harga. Para peniaga turut diingatkan untuk mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dalam usaha membantu negara membangunkan persekitaran perniagaan yang mampan dengan menjalankan perniagaan yang beretika. Beberapa kaunter perkhidmatan bahagian PAS Kerja Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan dipindahkan bermula esok 26 November 2022. Kaunter-kaunter perkhidmatan permohonan penyambungan PAS Kerja, pembatalan PAS Kerja dan penyerahan pasport bagi kategori syarikat yang diuruskan oleh agensi-agensi pekerjaan yang berdaftar di Jabatan Buruh di Ibu Pejabat Bangunan JIPK akan dipindahkan ke kaunter 1 hingga kaunter 7 aras bawah di bangunan Ibu Pejabat Jabatan Buruh. Waktu operasi bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.45 petang pada waktu bekerja. Manakala kaunter perkhidmatan bagi permohonan penyambungan dan pembatalan PAS Kerja bagi kategori syarikat yang diuruskan oleh majikan atau wakil majikan atau pemegang kad urusan yang berdaftar di Jabatan Buruh masih lagi dikekalkan di bahagian PAS Kerja Bangunan Ibu Pejabat JIPK. Untuk maklumat lanjut, hubungi email info@immigration.gov.bn atau hotline WhatsApp 7299 551. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan atlet negara yang menyertai SEA Deaf Games 2022 kali pertama. Dalam acara olahraga yang berlangsung di Mini Stadium, Majlis Sukan Negara Kuala Lumpur, Malaysia, atlet negara Muhammad Aslam bin Muhammad Hassan yang menyertai acara larian 100 meter lelaki akhir menamatkan perlumbaan di tempat kelima dengan catatan masa 12.47 saat. Manakala dalam acara lari 1,500 meter lelaki akhir, Amiruddin bin Haji Muhammad Zain pula menamatkan perlumbaan di tempat keempat dengan mencatat masa 5 minit 40.59 saat. Sementara itu, atlet trio stand-pin bowling lelaki negara Haji Muhammad Zain Hasim bin Haji Umar, Muhammad Nazri Haji Mahad dan Muhammad Haris bin Hassan menduduki tempat ketujuh dengan mengutip 2,377 mata.